Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada pensyarah yang dihormati iaitu Puan Rozana binti Sahrul Hamid serta hadirin yang dikasihi sekalian. Baiklah, apakah yang saya akan bentangkan pada hari ini? Baiklah, saya akan bentangkan mengenai permainan kewangan saya yang telah saya bina iaitu Money Station Game ataupun disebut sebagai MSG. Baiklah, ini adalah isi kandungan yang saya akan terangkan dalam pembentangan mengenai permainan kewangan saya. Baiklah, pertama sekali kita akan lihat kepada pengenalan. Yang kedua, objektif, kos penghasilan. 4 ialah proses penghasilan. 5, peraturan dan cara permainan. Yang keenam, analisis SWOT. Yang ketujuh, item dan gambar-gambar projek. Dan akhir sekali, rumusan. Baiklah, pertama sekali kita pergi kepada pengenalan terlebih dahulu. Baiklah, apakah permainan Money Station Game ataupun MSG ini? Baiklah, permainan Money Station Game merupakan permainan yang diadaptasi ataupun mengadaptasi permainan berbentuk misi atau treasure hunt yang memerlukan pemain menyelesaikan permainan di setiap stesen untuk mendapatkan ganjaran. Baiklah, konsep ini dipilih kerana kanak-kanak lebih sukakan eksplorasi ataupun mereka lebih sukakan bermain ataupun bergerak aktif. Menggunakan konsep permainan kewangan ini juga, iaitu MSG ini juga menggunakan konsep pemain perlu menyelesaikanlah permainan melibatkan konsep kewangan iaitu melibatkan kehidupan seharian mereka apabila pemain perlu melengkapkan papan kiraan simpanan. Dalam permainan ini mereka akan diberikan papan kiraan simpanan iaitu duit yang masuk dan duit yang keluar. Mereka akan dapat mengetahui jumlah wang mereka setelah bermain permainan MSG ini. Bila permainan ini dapat melatihlah pemain menggunakan konsep matematik iaitu tambah dan tolak daripada papan kiraan simpanan yang telah disediakan dalam permainan ini. Baiklah, apakah objektif permainan ini? Baiklah, objektif pertama sekali permainan ini ialah untuk menambahkan pengetahuan berkenaan perusahaan kewangan yang terdiri daripada simpanan dan pelaburan, pengurusan hutang dan insurans serta risiko kewangan dan perkara tersebut telah dimasukkan dalam permainan-permainan dalam setiap stesen. Stesen pertama, stesen kedua, stesen ketiga dan stesen keempat. Baiklah, objektif permainan yang kedua ialah untuk mengaplikasi kemahiran pengetahuan keuangan dalam kehidupan seharian dengan berkesan. Dan yang ketiga ialah objektif permainan ini adalah menggunakan dan menguruskan wang dengan berkesan. Dan aplikasi kemahiran pengetahuan kewangan, objektif kedua dan objektif ketiga akan dapat dilihat daripada papan kiraan simpanan yang digunakan dalam permainan kewangan MSG ini. Baiklah, ini seterusnya kita lihat kepada kos penghasilan. Inilah kos penghasilan untuk membina MSG ataupun Money Station Game ini. Baiklah, pertama sekali adalah kertas A4 berwarna yang ini dapat lihat digunakan ialah menggunakan satu iaitu yang satu paket yang mempunyai banyak helai iaitu RM3.5. Mounting board, kita perlukan dua mounting board. Ketiga ialah print berwarna untuk print berwarna untuk gambar-gambar yang dilekatkan di atas mounting board. Yang keempat, marker berwarna. Yang kelima, double sided tape. Yang keenam, kertas minyak. Yang ketujuh, sheet protector. Yang ke-8, gum. Dan yang ke-9, gunting. Ini kos penghasilan dan serta bahan lah yang diperlukan untuk membina Money Station Game ataupun MSG. Baiklah, yang keempat kita lihat kepada proses penghasilan. Bagaimana saya membina Money Station Game. Pertama sekali kita perlu cetak dahulu menggunakan ukuran poster gambar yang hendak dilekatkanlah ke atas mounting board itu. Iaitu gambar yang saya letakkan ialah 4 pulau mewakili 4 stesen. Dan seterusnya kita akan tampal gambar-gambar yang telah dicetak itu di atas mounting board. Dan yang ketiga, kita akan membina permainan stesen ni cari kesalahan akaun, iaitu sesi pertama cari kesalahan akaun membina permainan stesen cari kesalahan akaun, iaitu stesen yang ketiga cari kesalahan akaun untuk permainan stesen dengan menggunakan pen marker, kertas, warna
gam dan shape protector. Dan seterusnya kita akan membina permainan stesen yang seterusnya, iaitu ketahui jumlah simpanan dengan menampallah cetakan permainan tersebut dan membalutnya dengan shape protector. Ini sama juga, kita letak dalam shape protector dan kita tampal di atas mounting board. Baiklah, yang kelima, kita akan bina permainan stesen berikutnya, iaitu cari tentang insurans, iaitu stesen yang keempat. Dengan menampal cetakan permainan tersebut dan membalutnya dengan shape protector. Sama juga, kita dah print cari tentang insurans ni, kita akan letak dalam shape protector dan kita tampal di atas mounting board. Yang keenam, iaitu langkah yang keenam, kita akan membina permainan stesen kepayaan kewangan dan menggunakan aplikasi dalam talian Genially. Dalam stesen ini stesen yang kedua, permainan kewangan untuk kepayaan kewangan ni dia akan melibatkanlah empat perkara yang diperlukan dalam permainan kewangan, iaitu seperti risiko, perlindungan, insurans, simpanan dan pelaburan. Perkara tersebut diletakkan dalam permainan kepayaan kewangan, iaitu stesen yang kedua ini. Ini Genially ni adalah sebuah aplikasi dalam talian dan ini merupakan stesen yang kedua lah untuk ataupun pemain ni main untuk dalam stesen yang kedua. Baiklah, seterusnya langkah yang ketujuh, proses selanjutnya adalah membina papan kiraan simpanan dengan menggunakan marker, kertas warna, gam dan shape protector. Ini sama juga, kita akan bina dahulu kotak untuk jumlah duit yang masuk, jumlah duit yang keluar, dan kita akan tulis formula bagaimana mereka tahu jumlah hasil akhir duit mereka setelah duit akhir mereka, dan kita tampallah di atas mounting board ni, dan saya masukkan juga dalam shape protector. Dan akhir sekali, langkah yang ke-8, kita akan membina origami peti ganjaran ataupun denda. Kita akan bina sendiri origami bentuk kotak ni untuk kita letaklah denda atau ganjaran dalamnya, supaya di akhir stesen permainan murid tu akan boleh buka kotak itu dan pilihlah. Mereka akan ambil dan mereka akan tahulah mereka dapat ganjaran ataupun denda. Baiklah, seterusnya kita akan beralih kepada langkah yang ke-9. Baiklah, proses penghasilan yang seterusnya, itu langkah ke-9, dalam membina nota ganjaran atau denda dengan menggunakan kertas minyak dan marker. Ganjaran atau denda ini berbentuk sama ada ganjaran ni murid akan dapat duit, dan denda mereka akan keluarkan duit untuk risiko kewangan, seperti ada kes kemalangan ataupun risiko kewangan seperti mereka tidak membayar hutang. Itulah denda-denda yang atau denda ataupun ganjaran yang akan dimasukkan di dalam origami yang kita telah bina tadi, origami peti ganjaran atau denda itu. Dan itu langkah 10 ni lah, kita akan masukkanlah ganjaran atau denda itu dalam peti yang telah dibina. Baiklah, yang terakhir sekali, kita akan tampal nama permainan, cara bermain dan peti ganjaran atau denda nanti di atas mounting board yang telah kita tampal lah gambar pulau teman-teman tadi kan. Tadi kita tampal saja peti ganjaran atau denda dan cara permainan. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada peraturan permainan dan cara bermain. Dalam peraturan permainan, permainan ni terlihat kepada peraturan pemain terlebih dahulu. Pemain ni perlu terdiri daripada 4 pemain atau 4 kumpulan. 4 pemain ni maksudnya 4 individu ataupun 4 kumpulan dan seorang pengada atau facilitator. Di sini minimum untuk pemain sebenarnya, untuk individu boleh saja, individu 2 orang saja yang main. Tapi maksimum 4 orang pemain. Sama juga dengan kumpulan, 2 kumpulan dan maksimum 4 kumpulan. Baiklah, cara pelaksanaan, pemain akan mula memainkan permainan kewangan di stesen yang berbeza lah, dan perlu menyelesaikan ke semua stesen. Maksudnya contohnya individu A dan individu B bermain. Individu A akan mula di stesen yang pertama, individu B akan mula di stesen kedua. Baiklah, dalam permainan ni juga ada peti ganjaran atau denda. Pemain akan perlulah memilih salah satu
peti untuk menerima ganjaran atau denda pada setiap stesen, dan mereka akan pilih ganjaran atau denda tersebut dengan membukalah peti ganjaran atau denda tersebut setelah mereka menyelesaikan permainan untuk sesuatu stesen tersebut. Contohnya, lepas sahaja mereka habis bermain di stesen pertama, mereka akan dapat diberikan peluang lah untuk memilih salah satu kotak yang ada, salah satu peti yang ada. Baiklah, cara bermain, bagaimana untuk bermain permainan MSG ni? Bila setiap individu atau kumpulan akan diberikanlah papan kiraan simpanan dan sebatang markah. Kemudian pemain akan bermula di setiap session yang berbeza yang saya sebutkan tadi, dan bergerak mengikut arah panah yang ada di atas MSG lah, Money Session Game ini, iaitu mengikut arah panah yang disediakan. Contoh, pemain A akan mula di stesen 2, jadi laluan pemain A ialah 2, 3, 4 dan akhir sekali session pertama. Pemain perlu memilih peti ganjaran atau denda dan mencatatkanlah ganjaran ataupun denda, iaitu jumlah ganjaran ataupun denda yang diterima tu di atas papan kiraan simpanan yang diterima di awal permainan setelah mereka menyelesaikan permainan di sesuatu stesen. Dan yang keempat, ataupun yang terakhir sekali, pemain dengan kiraan simpanan yang paling banyak dikira pemenang, iaitu duit yang keluar, duit masuk akan ditolak dengan duit keluar, dan mereka dengan pemain dengan kiraan duit yang paling banyak akan dikira sebagai pemenang. Baiklah, seterusnya kita akan beralih kepada analisis SWOT, iaitu strengths, iaitu kekuatan, weakness, iaitu kelemahan, opportunity, iaitu cadangan penambahbaikan, dan threat, iaitu apakah ancaman untuk permainan kewangan yang telah saya bina, iaitu Money Station Game ataupun MSG ni. Baiklah, pertama sekali kita lihat kepada kekuatan MSG ni. Pertama sekali kita lihat MSG ni adalah menarik kerana penggunaan warna yang cerah dan berwarna-warni lah untuk menarik perhatian ataupun minat kanak-kanak, iaitu murid di sekolah nanti. Yang kedua, kekuatan permainan MSG ni juga ialah pemain dapat menambahkan pengetahuan mengenai kewangan melalui permainan di setiap stesen, seperti salah satu stesen iaitu cari tentang insurans. Jadi mereka akan tahulah apa yang dimaksudkan dengan apakah insurans yang ada di Malaysia, apakah jenis insurans yang melalui permainan kewangan di stesen tersebut. Baiklah, yang ketiga, kekuatan MSG ialah pemain akan didedahkan dengan situasi dan risiko kewangan yang sebenar melalui permainan seperti pemain perlu membayar duit ansuran pinjaman kereta. Itu kita akan dapatlah tahu dalam permainan tersebut, permainan ini ada peti ganjaran ataupun denda. Jadi dalam denda, contohnya salah satu denda ialah pemain perlu membayar duit ansuran pinjaman kereta. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada kelemahan permainan MSG ini. Kelemahan permainan MSG ni lah konsep permainan perlu diterangkan dengan sebaiknya lah sebelum permainan itu berlaku, kerana sukar untuk difahami konsep permainan tersebut. Sebab permainan ini ada 4 stesen dan akan dimainkan oleh 4 pemain, jadi akan terlalu sukarlah untuk diterangkanlah konsep permainan tersebut kepada pemain. Yang kedua, kelemahan permainan ini adalah pembinaan permainan yang mengambil masa yang lama lah untuk disiapkan, kerana kepelbagaian item lah di dalam permainan tersebut. Ada peti ganjaran, ada setiap permainan di dalam setiap stesen kita kena bina. Jadi kepelbagaian item dalam permainan ni akan menyukarkanlah untuk membina MSG tersebut. Contohnya peti ganjaran atau denda yang mengambil masa selama 3 jam lah untuk siapkan 16 peti ganjaran ataupun denda tersebut. Seterusnya kita akan lihat kepada cadangan penambahbaikan yang saya akan berikan dalam untuk menambah baiklah saya punya permainan kewangan ini. Pertama sekali, saya boleh membuatlah satu video cara penggunaan dan konsep permainan yang MSG ni ataupun Money Station Game ni untuk ditonton oleh pemain sebelum sesuatu permainan itu bermula. Dan seterusnya, saya boleh saja menambahkan seorang lagi pemain dalam permainan itu untuk berperanan sebagai pemegang kad atau
kad ganjaran atau denda. Maksudnya ada seorang pemain yang pegang kad saja, tak perlulah ada peti ganjaran atau denda tu. Sebab peti ganjaran atau denda tu mengambil masa yang lama untuk dibina. Jadi pemain hanya perlu pilih saja kad ataupun kad ganjaran atau denda tersebut. Jadi tidak perlulah penggunaan peti. Dan seterusnya ancaman untuk permainan MSG atau Money Station Game ini ialah ancamannya ialah permainan ni hanya diuji lari oleh rakan pembina permainan, iaitu rakan saya sahaja yang seorang siswi guru juga. Jadi sukarlah untuk menilai sama ada tahap kesesuaian permainan ini sesuai atau tidak pada murid sekolah rendah. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada item dan gambar-gambar projek. Inilah item yang ada dalam projek permainan ini, iaitu yang atas sekali ada stesen permainan peti atau ganjaran, iaitu dalam setiap stesen itu akan ada peti ganjaran atau denda, dan setiap stesen itu ada permainan yang telah dibina lah, permainan yang telah dibina sendiri oleh pembina permainan ini, oleh saya sendiri. Dan seterusnya di tengah ada nama permainan, iaitu MSG Money Station Game. Yang itu yang bulat yang ketiga, kita dapat lihat ada petunjuk cara bermain yang dilekatkanlah juga di atas board permainan tersebut. Baiklah, yang seterusnya kita dapat lihat ada papan kiraan simpanan yang akan diterimalah oleh setiap kumpulan ataupun individu. Dan nota ganjaran atau denda ni pula yang diletakkan dalam peti ganjaran atau denda yang mereka akan pilih di akhir permainan di setiap session. Baiklah, ini adalah gambar untuk permainan session pertama, session kedua, session ketiga dan session keempat, iaitu yang melibatkanlah dengan konsep keupayaan kewangan. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada rumusan. Secara kesimpulannya, dapatlah dirumuskan permainan kewangan yang saya telah bina, iaitu MSG, Money Station Game, yang dibina merupakan salah satu cara lah untuk memberi manfaat atau memberi kefahaman yang lebih baik dan dengan cara yang menarik kepada kanak-kanak. Kerana kita tahu pengetahuan mengenai pengurusan kewangan ni sangatlah perlu diambil perhatian, perlu diketahui daripada peringkat kanak-kanak lagi. Disebabkan itulah guru ni kena ada satu sebagai nilai profesionalisme diri guru itu sendiri untuk tambah baiklah, tambah baik pada cara pengajaran untuk dapatlah untuk menerapkan konsep kewangan ni kepada kanak-kanak. Jadi sebagai contoh, saya telah membina Money Station Game ataupun permainan kewangan Money Station Game ini untuk murid-murid saya dapat manfaat daripada permainan yang telah dibina. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.